Komputer. Okay. Alright, hai semua. Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat malam. So, hari ni kita nak sambung lagi. The last benda tu. Okay, the last topic. So, which is cikgu akan tunjukkan kat sini. Right. Which one do I share? I share a screen or okay, I share a screen. Okay, good. So, which is this topic. Okay. Right. So, I open up the notes, the simple note here. Okay. So, tonight we will be covering this topic. Kita akan cover topik ni yang terakhir. So, untuk recap balik dekat sini, apa yang korang boleh tengok, cikgu dah cover sesi pertama. So, dia yang tak masuk lagi. Okay, so sesi pertama pagi tadi adalah bermula dengan the difference between reflection of light, pantulan cahaya, and then refraction of light, pembiasan cahaya. Okay, so pagi tadi kita dah belajar dalam bab ni kita akan cover two phenomena of light. Dua fenomena cahaya. Okay, so which is reflection and refraction. So kita bermula dengan cover pagi tadi adalah about the law, okay, the law of reflection, hukum pantulan. Right, so selepas hukum pantulan, kita tengok the characteristic of a plane mirror because mirror is applying reflection, pantulan. Okay, so next classnya pula kita tengok curve mirror and lens, okay, curve mirror and lens. So kita belajar tentang cermin cembung, okay, convex mirror, cermin cekung, concave mirror, and then also concave lens and convex lens. Okay, so dari situ tadi kita dah belajar dua sesi pukul 10.30 sampai 1 dan 2.30 sampai 4. Kita belajar yang karakteristik untuk convex mirror and concave lens adalah sama, which is no matter the position of the object, it always be virtual, upright, diminished. So dekat mana-mana pun duduk, kalau ada perkataan cermin cembung, kanta cekung, okay, convex mirror, concave lens, mana-mana dia duduk, maya, tegak, kecil. Okay. Yang kita belajar banyak nak kena hafal adalah yang sini, which is concave mirror and convex lens. Cermin cekung, kanta cembung. So ada berapa kedudukan yang kita nak ingat? So kita dah cover tadi yang ada 5 kedudukan. Okay, ada 5 kedudukan di belakang C, di C, in between C and F and less than F. 5 kedudukan. So kita belajar nak ingat dia kalau English, read, read, rim, vom, vom. Okay, read, read, rim, vom, vom. Kalau bahasa Melayunya macam itulah. NSK, nesep, metep. Okay, so itu yang kita belajar tadi. And kita belajar juga macam mana nak melukis untuk kedua-dua ni. Okay, melukis untuk cermin dan kanta. Kita membezakan how to draw for a mirror and for a lens and relationship between object distance and image distance. Objek makin dekat, image makin jauh. Okay, itu yang kita dah belajar tadi. And sesi petang tadi juga kita cover sikit pasal formula. Okay, so dekat sini ada 3 formula. Cikgu lupa nak bagi tahu petang tadi, daripada 3 formula yang ada, yang ini tidak diberi. Nombor 2 diberi dalam senarai. Nombor 3 juga tidak diberi. Maknanya yang petang tadi, okay, maknanya daripada pagi sampai petang, kita hanya belajar 3 formula. Okay, 3 formula. Sebab fokus dia bukan kepada pengiraan. Dia banyak fokus kepada hafal karakteristik, lukis, lepas tu pengiraan. So sesi petang, kita cuba conclude that apa yang kita hafal akan sama dengan apa kita lukis. Dan apa kita lukis sebenarnya akan menunjukkan apa kita kira. Okay. So itu yang petang tadi.
And malam ni kita akan sambung dengan topik ni. Okay, topik ni iaitu refraction ataupun pembiasan. Kita belajar yang pembiasan adalah apply kepada kanta, kepada lens. So kita dah belajar pasal lens dulu. Kita tak belajar dia punya fenomena, kita belajar pasal lens dulu. Okay, so sekarang baru kita nak belajar fenomena dia. So cara cikgu ajar, kalau ikutkan buku teks, dia akan ajar pantulan, cermin, okay, cermin sata, cermin cekung, cermin cembung. Lepas tu baru korang ajar pembiasan. Lepas pembiasan korang belajar pantulan dalam penuh. Akhir sekali baru belajar kanta. So masalah utama adalah bila cermin dengan kanta tu belajar asing, korang tak nampak yang rupanya ciri-ciri dia tu ada je sama. Tak perlu pun hafal 2-3 kali. So itu yang kita cuba buat tadilah, supaya korang nampak tak perlu hafal 2-3 kali. Okay, so baru cikgu masuk pembiasan untuk malam ni. So apa itu pembiasan? Refraction. So in English, refraction is when the light travel through different density, okay, ataupun dipanggil kat sini optical density. So dalam bahasa Melayunya dipanggil ketumpatan optik. Okay, so kalau kita buka bahasa Melayu kat sini. Okay, so bahasa Melayu dipanggil ketumpatan optik. So nota sama, jangan risau. Siapa yang ambil BM boleh rujuk yang BM, siapa yang ambil BI boleh rujuk yang BI. Nota sama. It's just a different language. Okay. So apa itu pembiasan? Pembiasan is bending of light. Macam mana cahaya itu dibengkokkan. So macam mana cahaya itu dibengkokkan. Okay, dia bengkok. So bengkok tu sebab apa? Sebab ketumpatannya tak sama. Cahaya bila dia bergerak masuk ketumpatan tak sama, dia automatik bengkok. Okay, dia automatik bengkok. So bila dia bengkok, kita tengok dulu bahagian atas kat sini. Okay. So bahagian atas ni maknanya kita rujuk kat atas ni je. Bagi ruang ini je, ruangan ini saja. Okay, if you look at this area, kita hanya merujuk ruangan ini. So sekarang anak panahnya daripada luar, daripada udara, air ni udara kan, bukan air, udara. Okay, from air, dari udara, the light travel through, enter the glass. So daripada udara masuk ke dalam kaca. So kalau kita compare dia punya density, surely air has lower density. Ketumpatan udara ni rendah. Kaca pula ketumpatan udara dia lagi tinggi. Okay. So yang kita kena tahu, kalau daripada less than pergi ke dense, dia akan bend towards normal. Maksudnya dia jadi dekat dengan normal. Lagi dekat tu bahasa mudahnya sudut dia jadi lagi kecil. Okay, sudut dia lagi kecil. So lepas ni cikgu akan ajar kenapa bila atas tu 60, bawah tu jadi 35. Yang itu memang boleh ditentukan. Kita boleh kira. Okay, sekejap lagi kita akan tengok. Bahagian bawah pula yang penting adalah bila gelas, cahaya dari gelas tadi keluar balik. So maknanya sekarang cahaya bergerak daripada gelas, which is denser, yang lagi tumpat. Dia keluar pergi udara. Okay, dia bengkok. Tapi dia bengkok, dia bend away from normal. So bila away from normal meaning sudut dia jadi besar. Okay. Apa yang cikgu nak korang perasan kat sini is, if you look at the angle from the air to the glass, 60 and 35. From the glass to the air, 35, dia keluar 60. Kenapa sudut tu kita boleh dapat nilai macam tu? It depend on this property. Nama property ni adalah refractive index. Semua sudut tu bergantung kepada indeks biasan sesuatu medium. Sebab setiap medium, air, glass, water, diamond, ada banyak lagi lah. Semua medium ada dia punya sendiri indeks biasan. Ada nombor dia sendiri, ada nilai dia yang sendiri. Ada dia punya refractive index dia sendiri. Okay. So refractive index ditanda sebagai N. Okay. So kenapa tadi 60 masuk jadi 35? Okay. Ikut dia punya refractive index.
Kenapa 35? Keluar jadi 60. Ikut dia punya refractive index. Okay. So perkara pertama, refractive index ni, N ni tak ada unit. So tak perlu bubuh meter ke, sudut ke, degree ke apa ke, tak ada. Tak ada unit. Nombor 2 paling penting, mesti lagi besar daripada 1. Ni syarat dia. Kenapa lagi besar daripada 1? So bila cikgu senarai kat sini, seringkas-ringkas, maknanya medium yang paling ni adalah vacuum. So tak ada lagi yang, maknanya vacuum tu langsung tak ada partikel, tak ada apa, nilai refractive index dia 1. Okay, so tak ada yang lagi rendah daripada 1 sebab vacuum dah 1. So takkan ada yang lagi rendah daripada 1. So it must be 1 lebih lah. Okay, so vacuum 1. Bila ada udara, dekat sini nilai dia 1.0029. Tapi bila dia bundar, dia round off, the value is still 1. Okay, untuk air, value dia dianggap sebagai 1. So ni paling ringkas punya adalah 1. So maknanya udara ke apa, kita anggap dia sebagai 1. Okay, 1 ni maksudnya, kalau cikgu ada 60 darjah, bahagi 60 darjah, baru cikgu dapat 1. So bahasa mudahnya, kalau udara dekat, cahaya dekat udara je, sebab tu dia tak bend. Okay, cahaya berada di udara je, dia tak bend. Sebab bila dia bahagi sudut tu dapat sama. Nanti cikgu terangkan kenapa bagi sudut dapat sama, cikgu terangkan kemudian. Okay. So vacuum dan air 1. Alright. Water dia dah ada nilai. Water nilai dia 1.33. So air je mesti 1.33. Air sahaja 1.33. So compare air dengan water. So water lagi denser. Compare dia punya nombor, nombor dia pun lagi besar. So sebab tu cikgu tulis kat bawah. Value of N, maknanya value refractive index tu juga bagi tahu kita berapa nilai density. So kalau contoh cikgu compare, oh cikgu punya refractive index 1.4, satu lagi refractive index 1.7. Okay, mana yang lagi denser? Tengok nombor. Oh, nombor lagi besar 1.7. Inilah denser. Ini less denser. Kita bandingkan nombor N tu. Okay, nombor N tu juga boleh bagi tahu kita mana denser, mana tumpat, mana yang kurang tumpat. Kalau nombor besar, dia tumpat, nombor kecil kurang tumpat. Okay. Satu lagi, kalau dia pergi tempat yang tumpat, cahaya bergerak lagi perlahan. Okay, the speed of light is lower. So cahaya dekat udara laju, cahaya masuk air perlahan, cahaya masuk dekat gelas lagi perlahan. Okay, so sampai ke situ clear? Alright, clear konsep tu. Risau pula cikgu. Malam-malam ni kot korang dah letih. Okay. So yang pertama, dia takkan kosong. Okay, nilai dia mesti lagi besar daripada 1. Dia takkan boleh jadi 0.8, 0.6, 0.5. Tu kalau ada jawapan kau pangkah je. Confirm salah. Okay, dia memang akan tulis 0.8, 0.6. Kau pangkah je. Takkan ada jawapan dia kurang daripada 1. And nilai dia dah nilai tetap. Kalau korang nak hafal ni pun tak apa. Okay. So untuk SPM, sebab kalau korang tengok cikgu tulis dekat gelas tu, nilai dia adalah dari 1.4 sampai 1.9. Sebab setiap gelas, setiap kaca, ketumpatan dia tak sama. Okay. Setiap jenis kaca ataupun gelas ni, ketumpatan dia tak sama. So nilai dia di antara 1.4 sampai 1.9. Dalam SPM, dia suka pakai, untuk gelas, dia suka pakai 1.5. Banyaklah soalan 1.5, 1.51 tapi dia akan pakai 1.5. Okey. So macam mana kita nak menghitung nombor N ni? Nombor N ni boleh dihitung, okey, refractive index ni boleh dihitung menggunakan 3 formula yang cikgu letak kat tepi ni. Okey, 3 formula yang cikgu letak kat tepi ni. So petang tadi kita dah belajar 3 formula. Tapi itu kanta. Kanta. Cari power, cari 1/f, 1/u, 1/v, cari magnification. Tu petang. Malam ni kita belajar N. Semua N ni sekarang korang faham, N tu adalah refractive index. N tu adalah indeks biasan. Nilai dia tak boleh kurang daripada 1.
1 adalah vacuum. 1.0229 dianggap 1 adalah udara. 1.33 air. 1.4 sampai 1.9 tu kaca. Lagi besar nombor ni, lagi tumpat. Okay, the bigger the number, denser the medium. Okay, selain daripada tu, the bigger the number, the slower the speed. Lagi perlahan cahaya bergerak. Okay, so 3 formula, mana yang bagi? So mana yang nak kena hafal, mana yang bagi. First one ada, dia tulis dalam senarai formula yang ni ada. Okay, yang second one, tak silap cikgu, ini memang tak ada langsung. Okay, paper 2 pun cikgu rasa ikut tahun, ada bagi ada tak. And last one yang ni ada. Tapi yang bawah ni ada pun selalunya dekat paper 2 je. Bermaksud dalam senarai formula, paper 1 yang ada sin I over sin R. Dalam senarai formula, paper 1 ada sin I dengan sin R. Kalau dalam senarai formula, paper 2, there will be 2 formula. Sin I over sin R and real depth over apparent depth. Okay. So sekarang baru cikgu nak tegur apa kesalahan lazim. Kesalahan lazim adalah macam ni. Okay. Formula dia adalah I over R. Sin I over sin R. Okay, formula dia adalah sin I over sin R. So kalau kita menggunakan formula tu di sini, ini adalah incident dia and ini adalah reflect dia. Okay, so menggunakan formula tu, korang boleh calculate dia punya refractive index of this glass is sin I bahagi sin 35. Okay. So, kalau tekan kalau korang tekan bahagi, dia macam ni. Cikgu nak ajar tekan kalkulator. Tekan bahagi sin 60 bahagi sin 35. Baru dapat 1.509. Okay. And dia akan dapat 1.509. Tak ada unit. Okay. Kesalahan lazim. Tekan macam ni. Sin 60, dia tekan per. Lepas tu dia tekan sin 35. Okay. So dia tekan, sekejap. Cikgu tutup sini sekejap. Okay. So kesalahan lazim adalah tekan macam ni. Okay, tekan macam ni tanpa kurungan, bila tekan dapat 0.9. Okay, dapat 0.96. So salah sebab kita dah belajar tadi, dia tak boleh kurang dari 1. Okay, tak boleh kurang dari 1. 0.9 salah. Okay, so kalau nak buat macam ni per, boleh. Tapi kena kurungan sin 60 per kurungan sin 35. Okay. Kalau tekan per tapi ada kurungan, baru jawapan dia boleh dapat betul. 1.5. So kadang-kadang tekan kalkulator tu kena hati-hati. Okay, sebab kalau dalam exam kan, tengah gabra, kau tengok keluar jawapan 0.9, kau tulis je 0.9. Kau lupa dah syarat dia kena lagi besar daripada 1 ke, kurang dari 1 ke, semua lupa. Okay, that's why nak tekan kalkulator penting. Right. Bawah ni, okay. Cuba korang tekan bawah ni, ikut formula dia, sin I over sin R. So katakanlah ini adalah I, okay, ni I, sini R. Cuba tekan kalkulator kalau ikut formula dia directly. Okay, formula dia tulis, dia senaraikan adalah sin I bahagi sin R. Okay, so kalau korang tekan kalkulator, sin 35 bahagi sin 60. Cuba tekan tengok dapat berapa. Okay. So korang akan dapat
Siti Fatimah 0.6, 0.6, which is macam cikgu discuss tadi, is unlogical for you to get less than 1. Dia tak logik dapat kurang daripada 1. So apa yang cikgu nak tegur yang pertama, walaupun okay, even though the formula given to you is stated like this, n is equals to sin I over sin R, but it's actually is not I over R. It's actually a bigger angle over smaller angle. Besar bahagi kecil. Okay, besar bahagi kecil. Right. Kalau kita belajar pecahan pun, kalau kita buat contoh, cikgu buat 2 bahagi 1. Dapat 2. Lebih besar dari 1 lah. Tapi kalau cikgu buat 1 bahagi 2, cikgu akan dapat 0.5. Okay, maksudnya macam ni. Kalau kita faham konsep pecahan, nak dapat lagi besar dari 1, memang syarat dia atas kena nombor besar, bawah kena nombor kecil. Okey, atas kena nombor besar, bawah kena nombor kecil. Bermaksud semua formula ni, 3 formula yang ada dekat sini, I over R, speed of light in vacuum over speed of light in medium, real depth over apparent depth, semua nombor besar dekat atas, nombor kecil kat bawah. Okey. So maknanya sudut tadi kalau kita nak cari, kita tak boleh pakai 35 bagi 60. Kita kena terbalikkan 60 bagi 35. Okey, sekarang kita buat soalan dia kejap lagi. Kita tengok yang ni last. Okey, sama juga dengan ni. Speed of light in vacuum. Tak ada yang lagi laju berbanding cahaya dalam vacuum. So itu dah paling laju. 3 kali 10 cos 8. Paling laju. So dalam medium dia jadi perlahan. So nilai yang paling besar duduk atas and medium kecil duduk bawah. Sama juga dengan real depth. Real depth, kedalaman yang sebenar tu dah paling dalam. Kedalaman sebenar dia tu paling dalam. Dia mesti bagi dengan nombor yang kecil, which is apparent depth. Okay. Alright. So hopefully korang clear the formula. Okay. So now we go to the question. Okay. So untuk soalan dia ada di kalau korang pakai PDF, dia adalah di PDF page 13. Okay. So kalau siapa yang ada buku, alright, so korang boleh buka kira 12 kertas. Okay, lebih kurang 12 kertas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh sorry. 6. 6. Okay, 6 kertas. 6 kertas. Korang akan nampak ni lah. Okay, so kat sini. Okay, so apa perkara yang kita perlu tahu? Okay, pertama kita tengok cahaya dia. Mana satu arrow dia. So arrow dia daripada bawah. So yang mana cahaya bergerak, ini I. Dia bergerak. And then lepas tu dia keluar. Sini adalah dia punya R. Okay, hopefully korang clear macam mana nak ambil I dengan R. Okay, kedua nak ambil sudut. Okay, sudut. An angle, you always take an angle between the ray and normal line. Sudut mesti diambil antara sinar dan garis normal. Okay. Angle must be taken from the incident and normal line. So maknanya ini dan juga sini. Sebab ada student selalu buat silap sudut. Sudut. Tolong yang buat salah-salah kecil macam ni. Sudut. Okay, sekarang kita tengok. Ini bawah ni sudut 7 incident ray. Atas sudut R refracted ray, sudut biasan. Okay, dah settle. Sekarang macam mana kita nak kira refractive index? Ingat, N adalah sebenarnya sin sudut besar over sin sudut kecil. Okay, refractive index is basically sin of a bigger angle over sin of smaller angle.
So sine of a bigger angle meaning kat sini bigger adalah 70. So n equals to 1.46. Okay. Right, betul. Syamimi betul. B bola 1.46. So setakat ni clear tak yang ni dulu? Cikgu, tu yang sudut mesti diambil antara sinar dan garis apa tu cikgu? Normal. Yang cikgu tulis tu. Garis normal. Oh, okay. Normal line. Normal line. You must take the angle between incident ray and normal line. Okay, sudut tu kena ambil dengan garis normal. Okay, thank you Ifan tanya. Okay, lagi? Okay, clear? Right. So, kita pergi bawah. Okay. Dia tak bagi sudut. Okay, dia tak bagi sudut. Yang ada dekat situ adalah refractive index. Okay, so apa refractive index bagi tahu kita? So, macam Cik cakap tadi. So, the number of refractive index, okay, ataupun indeks biasan. Okay, kalau nilai N tu besar, pertama maksudnya kawasan tu adalah tumpat. Kawasan tu denser. Okay, so bila denser, kedua yang kita kena tahu, speed of light dekat kawasan tu, laju cahaya pada kawasan tu akan jadi lebih perlahan. Okay. Dan sebaliknya lah, untuk kalau nilai N tu kecil, maknanya dia less denser. Okay, so dalam kes ni kita compare, bawah ni nilai N dia besar, atas ni nilai N dia kecil. So maknanya bawah ni lebih denser, lebih tumpat, atas ni less denser, kurang tumpat. Okay. Tengok cahaya bergerak ke mana? Cahaya bergerak dari denser, sebab arrow dia ke sana. Okay, dari denser sampai the boundary between the two substance ni. So dia akan bend. Kenapa dia bend? Because it move from different density, different optical density. So mana jawapan dia? So kalau daripada denser ke kawasan yang less, okay, dari kawasan tumpat pergi kawasan yang kurang tumpat, apa yang berlaku, dia akan menjauhi garis normal. It will bend away from the normal line. So mana yang bend away from normal line? So kalau B tu, B ni bend towards. Okay, sebab sudut ni kecil. So B ni salah. So bend away adalah donkey. Okay, bend away adalah donkey. So the answer is D, donkey. Right, Adham betul. Putri, okay, good. Alia dapat tak? Okay. C tu masalah dia straight. C tu dia straight. Okay, straight tu kalau contohnya atas tu 1.33, bawah pun 1.33, sama.
Yang tu barulah dapat straight. Okay. So we move to the next one. Okay. So diagram show a light ray travel from air to water. Okay. Dia tanya soalan. Okay. So kat sini kita nampak bawah ni daripada air, atas ni water. So maknanya cahaya bergerak dari nilai N yang rendah kepada nilai N yang tinggi. From less than to dense, it will bend towards normal. Okay, so bend towards normal. Kalau kita nak cari refractive index dia, mesti sin sudut besar, which is sin of theta 1 yang paling besar over sin theta 2. Sebab dia mesti besar bagi kecil. Okay, so water has higher refractive index. Okay, yang ni betul. Macam jawapan korang. Okay, so kedua masalahnya light travel faster. So faster kalau kawasan denser dia jadi slower, bukan jadi faster. Kes C ni pula terbalik. And yang D ni pula terbalik. Sepatutnya dia bukan lagi laju, dia akan jadi lagi perlahan. Okay. Okay, clear kat situ? Okay, next one. Okay, yang ini untuk water, korang boleh tulis dia punya refractive index is 1.33. Okay, so apa maklumat kita ada? Kita ada a pool is filled with water to a depth of 4.5 meter. So maknanya kita ada kolam. Okay, so kita ada kolam. Kolam ni dalam dia, okay, real depth dia 4 meter. Okay, tapi kalau korang duduk kat sini, tengok. Okay, tengok. Korang akan nampak macam kolam tu tak adalah sedalam 4 meter. Korang akan nampak dia macam cetek sikit. So cetek sikit ni kita panggil sebagai apparent depth. Okay, dalam ketara. Meaning apparent tu appear to you. Something that when you look at it, you nampak cetek. Tapi sebenarnya dia dalam. Okay, so the formula, don't forget, it always a bigger number at the top, which is real depth, over apparent depth. Okay, yang ini kadang-kadang ada student dia pergi tambah sin. Tak payah tambah sin. Dia memang dia punya formula D bahagi D. Tak ada sin kat situ. So 4. Okay, 1.33 sama dengan 4 meter bahagi tak tahu. So tak tahu 4.33 bahagi 4 bagi 1.33. So you get 3.3. Okay. Okay, clear? Alright. So kalau korang clear, kita pergi ke topik yang paling penting yang kita akan cuba cover dalam sejam ni, which is antara yang popular keluar paper 2 is total internal reflection. Okay, so cikgu punya berwarna. Right, so first cikgu harap kalau korang print, kalau print tak berwarna,
first kali tolong tengok color yang cikgu tunjuk dekat skrin ni. Okay, you can do any color that you want. Tapi yang cikgu nak korang perhatikan adalah yang biru. Okay, partner biru dia dekat sini yang mana. Kalau merah, partner dia yang mana. Yang hijau, partner dia yang mana. Okay, ni penting untuk korang faham tentang tentang total internal reflection and also refractive index. Okay. Clear sangkut-sangkut. Is it? Sangkut-sangkut. Oh. Hello. Okay. Betul ke? Alright. Okay. So kalau dah tengok color tu, kita buat macam ni dulu. Okay. So ini total internal reflection. So dalam kes ni apa yang cikgu nak tunjuk adalah dia ada berbeza warna. Okay, kat situ ada berbeza warna. So if you can see, kita tengok dulu warna biru. Okay, and yang gambar cikgu tengah lukis ni basically a glass. Okay, this is a glass. Ini adalah kaca. And tadi kita dah discuss pasal refractive index. So kita ambil yang ni. Sekarang kita akan jumpa dekat belakang soalan sama. For a glass, the refractive index is 1.5. Okay, tak ada unit. 1.5. So untuk yang warna biru, maklumat yang ada, kita ada I, which is 38. And kita ada R yang perlu dicari. Okay, so ini balik kepada yang kita belajar tadi, how to find R. How to find R is N equals to, nak buat sign mana? Sin R over sin 38 atau sin 38 over sin R? Okay, so korang rasa nak buat sign yang mana? Sin 38 over sin R atau sin R over sin 38? Okay, so Puteri Sarah jawab sin R over sin 38. Betul? Sebab ingat syarat dia mesti sudut besar, which is dalam kes ni kita nampak R besar, over the small one. Okay, so cikgu ganti 1.5 over sin 38. Okay, nak tengok korang pandai tak buat matematiknya. So matematiknya adalah sin R sama dengan 1.5 times sin 38. Okay, you use your calculator. 1.5 times sin 38. So dapat 0.922. Jangan lupa shift and also sign. And put answer. So jawapan dia sepatutnya kat sini adalah 67. Okay. 0.4. Okay, so clear? So yang biru ni adalah konsep tadilah. Okay, so now you look at the red color. So red color tu maksudnya tadi 38, sekarang you increase the incident. So the red one means you increase the incident angle. So yang merah ni maksudnya kita besarkan sudut 7. Okay, you increase the incident angle. Okay, berapa besar? Tak tahu berapa besar. Tak tahu berapa besar. Tapi yang you tahu, waktu sudut tu
you dapat 90 degree. Okay. Waktu sudut yang tak tahu tu, you dapat 90 degree. Okay. So kita nak kira N sama dengan sin sudut yang besar, which is dalam kes ni, sudut paling besar tu 90 degree lah. Over sin I yang nak cari. So untuk warna merah, 1.5 sama dengan sin 90, tekan calculator is 1 over sin I. So sin I 1 bahagi 1.5. Okay. So nak cari I, jangan lupa shift sign. .8. Okay. So 41.8 is, cikgu tulis kat sini, is the angle that produce refracted angle at 90 degrees. So sudut 41.8 tu adalah sudut 7 yang menghasilkan sudut biasan 90 darjah. Cikgu, can you scroll up a bit? Ya. Okay. Yeah. Thank you. So now I give you time to salin dua ni dulu. Okay, if you have a different color, it's better for you lah. Senang untuk korang tanda, it's better for you. So you know to differentiate why I put a blue color, a red color, and after this a green color. Okay. So done. Okay. So now apa yang cikgu nak tunjukkan sini is the blue one at the angle of 38. So the refracted is at 67. So kalau cikgu besarkan incident, I make it angle until 41. So what happened to the light? The light will bend at 90 degree. Which is, so sekarang cikgu akan cerita, sekarang kita tengok warna hijau. Tapi warna hijau tu dia lalu, dia tak keluar dah. Okay, yang warna hijau tu dilanggar, dia dah masuk balik. So the green color here is, inilah kita panggil dia sebagai TIR. Okay, if example the warna hijau tu katalah 45. Okay, so what happen here adalah pantulan dalam penuh. Ataupun in English is total internal reflection. Okay, pantulan dalam penuh, total internal reflection. So, bila ada perkataan reflect, pantul, kita apply the law of reflection, hukum pantulan. Hukum kata apa? Hukum kata if the incident is 45, okay, if incident equal to reflect. So if incident is 45, reflect dia pun 45. Okay, so ini akan jadi 45 juga.
Kalau sini 45. Okay, so if you look at 3 color kat situ, okay, 3 color kat situ, satu lagi yang cerah tu adalah warna merah. Okay, warna merah tadi, yang sudut 41.8 yang kita tulis angle that produce reflected angle at 90 degree, sudut 7. Okay, apa nama sudut ni? Okay, this angle is known as, yang warna merah ni dikenali sebagai, bahasa Melayunya, bahasa Inggerisnya is critical angle. Bahasa Melayunya adalah sudut genting. Okay, sudut genting. So, untuk menjawab soalan berkait dengan total internal reflection. So, cikgu tulis tip dia belah tepi ni. So, the first tips. Okay, first tip adalah mesti tahu nilai critical angle. Okay, C. Mesti tahu nilai sudut genting. So macam nak tahu nilai sudut genting, boleh cari. Kalau dia tak bagi tahu, boleh cari. Macam mana nak cari? N equals to sin 90 over sin C. So kita nak cari C tu. Okay, C ni nak cari. Sin 90 kalau tekan calculator adalah 1. 1 over sin C. Cari. Okay. Kenapa kena cari? Lepas kita cari, kita banding. Okay, kita membanding. Second step, compare. Okay, kita banding. Okay, incident. Compare dia punya sudut 7 dengan sudut genting C. Okay. Contoh, cikgu buat warna biru tadi. Okay. Warna biru tadi, I dia untuk warna biru. Okay, I untuk warna biru adalah 38. Okay. Critical untuk yang ni, okay, adalah 41.8. So kalau kita banding, incident is less. Okay, kalau incident less, ini apa yang berlaku adalah yang kita belajar tadi. Ini adalah refraction macam biasa. Pembiasan. Macam biasa? Pembiasan. Pembiasan tu kalau berlaku, maknanya dia kurang daripada critical. Okay, yang warna merah insiden dia kita kira 41.8. And critical dia pun 41.8. So sama. Kalau sama, dia akan bend 90 degrees. Kalau warna hijau, kita bandingkan, insiden dia 45. So critical dia adalah 41.8. So dia lagi besar daripada 41.8, baru boleh jadi total internal reflection. Pantulan dalam penuh. So kita kena banding. Sama ada I dia tu lagi kecil daripada C, sama dengan C, atau lagi besar dari C. Okay, sekarang cikgu akan buat soalan dia. Okay. So kita lengkapkan yang bawah ni dulu. Okay, cikgu bagi masa untuk salin yang ni kejap. Okay, after this. Dah? Really? Yang tepi tu? Salin dulu. So this is a tips. Okay, dah. Alright. I think I've talked too much. So, cikgu punya ni pun sakit. I've been talking for the 5 straight days. Okay. Alright. So, kita lengkapkan bawah. So, first syarat dia. Okay, ni kena ingat. Macam mana boleh berlaku pantulan dalam penuh. Macam mana total internal reflection boleh berlaku. Syarat number 1 is only happen when the incident angle is bigger than critical angle.
Okay, so bahasa Melayunya hanya berlaku kalau sudut tuju yang ada lebih besar daripada sudut genting. Okay, sudut genting tu C, critical angle tu C. Okay, syarat nombor 2 ramai lupa. Cikgu tulis dulu bahasa Melayu. Hanya berlaku apabila cahaya bergerak dari tumpat ke kawasan yang kurang tumpat. Okay, it only happen when light travel from denser to less denser medium. Okay, dari kawasan tumpat ke kawasan kurang tumpat. Alright, so number 1. Application, okay, yang selalu ditanya sama je bahasa Inggeris bahasa Melayu, binocular, teropong. Okay, nombor 2 periskop, ini dua yang sering ditanya. Optic fiber, internet, and last kali endoskop. Okay, endoskop ni kamera yang doktor guna. Kamera nak tengok dalam badan. Okay, fenomena semula jadi ada 2. Pelangi, okay, rainbow, and mirage. Ataupun bahasa Melayunya logam maya. Salin tu dulu. Okay. Ida, any question? You okay? Marisa, any question? Alia? Okay, cikgu, tengah copy. Okay, copy dulu. Cikgu. Cikgu, Oh, 2 orang. Okay, siapa-siapa? Alia, ya. yang aplikasi yang nombor 3 tu, Aha. optik, macam mana je tu? Optik. Tip. TIK, sorry. Optik, teruknya tulisan. Nampak sangat tak cantik. Fiber. Oh, okay. Thank you. Cikgu, what's mirage? Mirage is like macam ni. Contohnya, it only happen waktu tengah hari. Kalau you naik kereta, lepas tu you tengok macam dekat atas jalan, nampak macam ada lopak air. But when you go near to that, lopak air tu tak ada, lopak air tu ke depan. It's like, that's a mirage. Basically, it's not air, it's basically a reflection of sky. So nampak macam air tapi dia sebenarnya reflect apa langit, reflection of the sky. Okay. Cikgu. Ya, Van. Untuk warna hijau tu, dia Mhm. sama angle 45. Dia sama tapi dia gambar tu macam sengit sikit kan. Sama. So masa dia 45 sama angle, dia orang dapat total internal reflection Ya, maknanya kenapa dia sama? Because waktu tu berlaku total internal reflection. Okay. Thank you, cikgu. Alright, kalau dah kita tengok bentuk soalan dia supaya korang lagi clear. Okay. If dah you go, ini kalau slide nombor 12, PDF nombor 12, you go to 14, pergi ke 14. Yang ini. Okay, 14. So kita ambil yang ni dulu. Okay. So apa yang Cik kata nak jawab tadi, benda pertama adalah
Ingat step dia. First, you kena tahu, nombor satu, tahu dia punya nilai C. Critical angle. Sometimes dia bagi dalam soalan, sometimes you must calculate. Kadang-kadang dia bagi, kadang-kadang kena kira. Number one. Number two, critical angle tu juga kita dah tahu, kita boleh compare. Okay, kita compare macam mana? Kita compare dia kalau nilai I yang dia ada kurang daripada nilai critical, itu dia akan refract. Okay, maknanya kalau kita compare I dia kurang, jawapan dia jadi A. Yang ni. A ni adalah I, sorry. A ni salah. A ni tak wujud A ni takkan wujud. Kenapa tak wujud? Sebab dia tak bengkok. Okay, so jawapan dia mungkin ni. Jawapan B tu kalau I kurang daripada C. Jawapan C tu kalau nilai I yang dia bagi sama dengan nilai kritikal, sudut tuju dia sama dengan sudut genting. Okay. And jawapan D kalau sudut tuju yang dia bagi lagi besar daripada sudut genting. So yang ni A ni memang tak wujud. Okay, sekarang kita tengok. Okay, so dia kata the diagram show a light ray Mn directed to a transparent block. The critical angle of the transparent is 41. So dia bagi tahu dah. C dia 41. So which direction does the ray move when from point O if the incident angle is 38? Kalau I dia sama dengan 38, mana dia gerak? Tu soalan dia. So bila dia tanya macam tu, mana dia gerak? Kalau dia 38. Okay. So C dia adalah 41. Incident dia adalah 38. So kita compare. Incident tu kalau kita compare 38 dengan 48, incident tu less. So kalau less, jawapan dia bola. Okay, clear tak? Arisa, okay? Okay, cikgu. Okay. So kita tengok another question. Another question yang sebelah sini dulu. Sekejap, cikgu. Asal C tu 48? 41. 41. Sorry, 38 tadi 41. Okay. So 38 less than 41. Okay, thank you, Fan. So B. Okay, yang ni pula. Okay. Yang ni, korang tengok dia bagi sudut 37. And then dia punya band, dekat sini band dia adalah band pada 90 degree. So berapa dia punya refractive index? Macam kita belajar tadi. Sudut besar over sudut kecil. Kira lah. So dapat berapa? Ni masalah calculator. Kita dapat dah. 1.66. D. D donkey, betul. Okay, so kita pergi ke kertas 2 dulu lah kot. Okay, kertas 2 dulu. Kertas 2 slide nombor 18. Okay, slide nombor 18. Okay. So slide nombor 18 ni dia kata ini alat apa. So kena tahu ini alat apa. So alat yang ini adalah nama dia periscope. So this is a periscope. So try to find slide 18. Cari gambar ni. Okay, so periscope. So macam mana nak lukis untuk periscope? Okay, periscope binocular dia akan pakai prisma. Okay, dia akan pakai prism. Tapi kita masuk ini dulu.
Sekejap kita masuk prism dulu sekejap. Kita cek ke belakang sikit. Sama je Windows Code juga. Letak yang ni sikit. Cuba check balik Sorry. Boleh lah. Okay, cari ke slide nombor 27. Okay, slide nombor 27. So senang cikgu terangkan yang ni dulu. Kita ambil yang asas dulu. Slide nombor 27. Soalan nombor 8. And dia kata diagram show a light ray entering a glass prisma. Okay. So refractive index is 1.51. Soalan pertama. Calculate the critical angle. Okay. Macam mana kita nak calculate critical angle? Ingat dia ada formula tu. And refractive index sama dengan sin 90 which is ambil 1 over sin critical. Okay, so kita pun cari. Dapat tak? Okay, semua dah buka dulu. Dah cari dulu. Okay. Dah jumpa? Jumpa slide ni? Okay, cuba teruskan. So, kita gunakan formula ni. Refractive index dia yang diberi adalah 1.5. 1.51. Okay. And then 1 over 1 memang 1 lah, 1. So kita nak cari sin C. Okay, cari berapa nilai sin C. So sin C 1 over 1.51. So tekan shift sign. Okay, shift sign 42 cm. Bukan cm, sudut. Okay, shift sign 41.47. Okay, so 41.47. Okay pun tak apa, biasa tu silap sikit. Okay, 41.47 sudut. Okay, so ni critical dia 41.47. Okay, kita ambil 41.5 pun tak apa. Okay. Apa yang cikgu nak tunjuk yang kat sini nak bagi faham konsep dia. Sekarang cahaya kalau ikutkan kita kena faham garis normal. Okay, macam nak buat garis normal. Garis normal sentiasa 90 darjah. So sini 90 darjah, tepi ni sekejap warna merah. Okay. So yang ini pun 90 darjah. Okay, 90 darjah. Macam pagi tadi cikgu dah bagi tahu kalau dia lalu 90 darjah dia tak bend mana-mana. Okay, so bila lalu 90 darjah, that's why kat sini cahaya ni masuk straight je. Okay, sekarang korang dengar betul-betul, perhati betul-betul, ini paling penting. So bila cahaya masuk macam tu, secara matematiknya, atas ni 45, bawah ni 90, sini secara matematiknya, satu segitiga kecil yang atas ni, sini pun jadi 45. Okay. So, sekarang pula kalau cikgu tanda, atas ni 45, so bawah ni secara matematiknya ini satu ni 90. So, I kat situ menjadi 45 darjah. Ingat, sudut mesti ambil dengan garis normal. So, sekarang ni I dia ataupun dia punya nilai incident adalah 45. And dia punya critical yang kita sudah cari is 41.47. Macam cikgu terangkan tadi, kita kena compare. So after you get I, you get C, you compare. So bila you compare, I lagi besar daripada C. Okay, and bila I lagi besar daripada C, yang mana berlaku? Sebab kita ada 3 tadi. I kurang dari C, I sama dengan C, I lagi besar dari C. So I lagi besar dari C akan berlaku pantulan dalam penuh total internal reflection. Ya betul Adam, I lagi besar dari C. Sebab kita dah kira C kat bawah.
C dia 41.47. I ikut gambar. Gambar tu incident dia, I tu 45. Okay. Cikgu C tu kat mana? Oh. C tu kiranya macam ni tau. Dia adalah sudut macam ni . Maknanya bagi setiap nilai, contoh bagi setiap nilai, katalah ni nilai N dia 1.51. Okay. So kita cari C tu supaya kita tahu kalau nanti pada sudut 41.8, 41.4, okay, cahaya tu dia akan bend 90 degree. So dia memang nilai tu memang tetap. So tak ada kat gambar ni lah. Okay, mana tahu angle of 45. Okay, sure, boleh, no worries. Okay, cuba padam balik. Okay, ini dia punya incident. Okay, incident ray, sinar tuju. Okay, go straight. Dia masuk kat sini sebab dia masuk pada normal line, garis normal. Sebab tu dia straight. Okay, tapi untuk plane sini, ini dia punya normal line. Okay, so plane bawah pula, ini dia punya normal line. Tak kisahlah sini ke sini, normal line. Normal line is always 90 degree. Okay, that one cikgu dah cover kelas pagi tadi. Normal line is always 90 degree. So bila cahaya masuk normal line, okay, sekarang ni matematiknya, sini 45, sini 90. So matematiknya sini pun 45. Sebab satu segitiga mesti 180. Okay, 180. Satu segitiga ni semua sudut dia campur-campur 180. So kita belajar matematik juga, kalau sini 45 and ini adalah 90, ini mestilah 45. So dari situ kita dapat incident dia 45. Okay. Then when you got that 45, back to the tips yang cikgu bagi tadi. You find the C, you compare the I and C. Okay. You compare the I and C. So, bila kita dah compare, dia dapat pantulan dalam penuh. So, bila dah pantulan dalam penuh, dia pantul. So, dia akan pantul sudut yang sama. Which dia akan straight pergi ke bawah. Sudut yang sama, maknanya sudut sini pun 45. Okay. So, dia suruh compare the critical angle with incident angle. Okay, sinar cahaya lurus kan? Sinar cahaya tu lurus. Okay, nombor 2, compare the critical angle. So, kita compare. So, critical angle is less than incident. Ataupun boleh buat incident bigger than critical. Boleh. Namakan fenomena. So, apa fenomena dia? Fenomena dia adalah pantulan dalam penuh. State the two condition. Okay, the two condition. Kita refer balik dua condition yang cikgu tulis kat depan tadi. It's only happen when I is bigger than C. It's only happen when light travel from denser medium to less denser. Hanya berlaku kalau cahaya bergerak dari kawasan tumpat ke kurang tumpat. Okay. Maknanya macam ni. Kita ambil yang dekat sini, kat point ni. Ini daripada cahaya, daripada gelas keluar ke udara. Ni udara. Okay. So, kat sini clear tak? Cikgu, soalan nombor 4 cikgu. Soalan nombor 4. Soalan nombor 4 ikut syarat tadi. Okay, so syarat tadi yang kita tulis kat depan tadi ada dua syarat. Memang itu dua syarat dia. It's only happen when I bigger than C. So total internal reflection tu hanya berlaku kalau I is bigger than C. Dia tak ada syarat lain. Bila I bigger than C baru total internal. Okay. Kalau equals to C, dia bend 90 degree.
Kalau less than C, dia refract, dia bias macam biasa. That's why you can find the critical. Kita boleh cari berapa critical. Okay, kita boleh cari berapa critical. Okay, so kita pergi balik kepada ni. Cikgu nak kena tegur dulu kesalahan-kesalahan lazim. Cikgu tegur kesalahan lazim dulu sebab kesalahan lazim ni selalu berlaku. So patah balik kepada muka surat yang ada periskop tadi. Okay, yang ada periskop dulu. Periskop. Okay, yang ni. Okay. So untuk periskop, the problem is ramai salah lukis. Okay. So macam mana kita nak lukis periskop? Kedudukan dia, ini lukis periskop dengan binokular, dua perkara penting. So untuk periskop, kalau ini prisma yang atas macam ni, yang bawah dia nak duduk macam mana? Okay. So selalunya cikgu akan bagi korang lukis, cikgu biar korang buat salah, baru cikgu tegur. Tapi dalam kes ni kita pun ada kesuntukan masa, so korang lukis dulu macam mana cikgu lukis. So dia mesti lukis dalam kedudukan seperti ini. Okay, kedudukan dia mesti macam ini. Okay, kenapa kedudukan dia macam itu? Sebab nanti cahaya dari atas ni bergerak, dia masuk. Okay, bila dia masuk, disebabkan dia masuk nanti kita dah belajar tadi, sudut 45. So dia punya sudut ni nanti akan jadi 45. So sudut 45 tu dah semestinya lagi besar daripada dia punya critical. Kita dah kira tadi gelas prisma, kalau nilai N dia adalah 1.51, nilai critical dia tetap, which is 41.47 tadi kot. Nilai C tu tetap. Okay. So kita boleh kira juga untuk yang lain. Alright. So ni 45 lebih, so dia turun. Okay, dia masuk straight juga. And then dia touch this one. Same thing. Ini lalu normal line. So sudut ni 45. So dia akan masuk ke mata macam ni. Okay. And cikgu guna warna hijau untuk yang sini. So cahaya straight. Masuk 45. Okay, bawah ni pun sama, garis normal. So 45, so dia turun lagi straight ke bawah. You can use a ruler. So langgar sini pula, ini sudut normal 90 degree, masuk pula mata. Okay, kesalahan lazim yang pertama adalah the thing that you must always aware is your drawing for the prism. Kedudukan prism tu macam mana? Kedudukan prisma. Untuk periskop dia mesti atas macam ni, bawah macam tu. Ini periskop. Kena ingat ni. Okey. Nombor 2, kadang-kadang dah lukis betul, arrow pula salah. Arrow dia mesti dari luar masuk ke mata. Okay. So, kalau kita pakai prism macam ni susunannya, maknanya periskop ini menggunakan konsep ataupun menggunakan fenomena total internal reflection. Pantulan, okay, pantulan tapi pantulan dalam penuh. Kalau dekat atas, korang tengok dekat atas, dia pakai cermin. So kalau pakai cermin, ini maksudnya dia menggunakan fenomena pantulan. Okay, apa beza kalau fenomena pantulan dengan pantulan dalam penuh? Pantulan selalunya dia ada glare. Glare tu maksudnya dia ada macam
Apa nak cakap ah? Glare bahasa Melayu apa? Tiba aku kena cari kamus pula. Glare. Glare is difficult of seeing the presence of bright light, such as direct sunlight. Okay, macam itulah. So, macam mana cakap dia macam korang akan rasa macam terlampau cerah. Kalau kat luar cahaya tu cerah sangat, dia glare, dia jadi macam susah nak nampak. Tapi kalau macam ni, dia total internal reflection, dia tak ada glare. Okay, dia tak ada macam silau tu. Tak ada. Itu kelebihan pakai prisma berbanding pakai cermin. Tapi kalau setakat tujuan nak tengok, pakai cermin pun boleh. Okay, clear tak? Why? Why apa? Why tak nak glare? Kalau ada glare, kita silau. Silau. Kalau pakai prisma, dia tak silau. Pakai cermin, dia silau. Ya, macam pecah tu. Macam yang why pakai prisma tak ada silau. Oh, okay. Why pakai prisma tak ada silau. Alright. It is like that. I'm not sure why. Okay. So tapi that's why orang pakai prisma lah, because there's no glare. Okay. So nanti cikgu tolong cari jawapan untuk Adam punya soalan tu. Kenapa tak ada glare? Okay. Sebab tak ada image berganda. Image ialah macam nak cakap, silau tu macam image berganda, macam okay, macam juga cikgu pakai spek mata, so cikgu tahu rasa silau. Dia macam kau tengok lampu tu tiba macam besar tau. Kita tak nampak image tu dengan ni. Okay. Alright, faham? Okay, so belakang ni sama, dia akan tanya benda sama juga. Yang tadi diagram complete the ray dah, and belakang ni dia suruh kira pula berapa refractive index. So at the end, you will use the same formula. So cikgu biarkan yang ni untuk korang jawab sebab dia memang akan pakai formula yang sama, which is N equals to 1 over sin C. Okay. Alright. Cikgu, Ya. boleh cikgu tolong ulang balik tak yang kat atas ADB, yang 2B? A, 2. 2B. 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 Boleh tak cikgu tolong ulang kan? Mana 2B? Oh. Ni B. B. Ni. Nak kira ni. Nak kira refractive index ni. Oh, faham. Cikgu bagi formula dia je. Formula je. Because Okay. kalau nak kira sama juga 1.52 1 bahagi sin C. So sin C is 1 over 5, 1.52. So dapat shift sin 41.14. Okay. So selalu ada satu lagi soalan yang ni. Ini glass tau, ni glass prisma, ni prism. So one of the highest refractive index adalah diamond. Okay, diamond. Diamond dia punya refractive index je nilai dia 2.42. Okay, yang ni prisma refractive index is 1.52. So korang kira kalau 1.52 critical dia tetap, which is 41.14. Cuba korang kira berapa critical untuk diamond pula, kalau diamond. Berapa critical kalau diamond? So critical untuk diamond 24.4. Okay, 24.4. Right. So nak bagi faham pasal critical prism dengan diamond ni,
katakan cikgu ada macam ni. Okey. Okey, kata cikgu ada macam ni contoh Okey. So cikgu kata yang ini contohlah, ini prism. Okay, ini prism. Sini diamond. Okey, contoh. Lepas tu ini tadi refractive index dia 1.52. Critical dia 41.14. Ini dia punya N lagi besar 2.42. Critical dia 24.4. Okey, apa maksud dia? Maksud dia macam ni. Kalau katalah cikgu letak ni, kita dah belajar tadi, ni normal line dia. Okey, contoh. Okey, so cikgu buat ni normal line. Okey, normal line. Sini pun sama, normal line. Okey. So katalah cahaya kat dalam ni, nak bagi faham konsep dia. Cahaya kat dalam ni cikgu buat cahaya yang masuk sini. Okey, contohnya dia masuk sini. Cikgu letak sudut sini. Sudut ni 38. Okey, 38. Sini pun cikgu buat sudut yang sama. Okey, kata cikgu buat sudut yang sama. Okey. Sudut yang belah sini pun cikgu buat, cikgu kata dia 38. Okey, so sudut dia sama tu. Tapi nanti apa yang jadi tak sama. Sebab prism, sudut 38, if kita compare, incident 38, okay, critical dia 41, 38 is less than the critical. 38 tu kurang daripada 41.14. So apa berlaku if light kurang? Okay, kalau kurang, dia akan bend away. Okay, which is sudut ni besar lah. Kita boleh cari sudut tu berapa, tapi kalau kita nak cari sudut dia berapa, sudut besar bagi sudut ni 1.52 sama dengan sudut besar bagi sin 38. Okay. Dapat sudut ni 69.4. So sudut R dia 69.4. Okay, sebab I dia kurang dari C. So I kurang dari C, kita belajar dia akan refraction. Macam kita belajar refraction tadi. Okay, dia akan bias, pembiasan. Macam yang kita belajar tadi. Okay. Tapi kalau diamond, kalau kita compare, okay, kita compare incident equals to 38. Critical is 24. So incident dia sekarang bigger than critical. 38 lagi besar daripada 24. So apa yang berlaku? Total internal reflection. Yang berlaku adalah pantulan dalam penuh. Bermakna yang belah diamond ni dia akan pantul balik ke dalam pada sudut 38. Okey, sekejap. Tak nampak apa cikgu tulis. Ya ke tak nampak? Sekejap. Okey. Okey, nampak tak sekarang? Korang tak nampak apa cikgu tulis? Tak. Oh. Hang cikgu benda tu. Ya. Korang tak nampak apa cikgu tulis rupanya. Tak nampak weh. Cikgu cakap seorang lah. Ha.
Tak apa cikgu, biasa. Okay. Alright, cikgu terang balik lah. Cikgu cakap seorang-seorang. Tak apa lah. Okay. Sorry Sarah, it's not your problem. Cikgu punya problem lah tu. Okay, so apa cikgu buat kat sini? Cikgu terang balik. Gambar belah kiri, gambar belah kanan. Gambar belah kiri cikgu buat segitiga sama. Sudut 45, sudut 45, 45 sama. Tapi belah kiri cikgu tulis tu prisma. Belah kanan cikgu tulis diamond. So belah kiri, sebab prisma tadi, dia punya refractive index is 1.52. And diamond has bigger refractive index. Diamond ada nilai indeks biasan lagi besar, 2.4. And tadi kita dah kira, kalau prisma, dia memang nilai dia, critical dia tetap. Okay, dia punya nilai N tetap, nilai critical dia pun tetap. Kalau N dia 1.52, critical dia 41.14. Tak boleh tukar. Okay, sama juga diamond. Diamond bila dia punya N adalah 2.42. Okay. Tengah masak ke tengah rasa? Okay, 2.42. Critical dia 24.4. Tak boleh tukar. Okay. So apa cikgu nak tunjuk kat sini, dekat gambar ni adalah kalaulah insiden tu 38. Okay, 38. 38 bagi prisma, compare dengan critical, 38 tu less than critical. So bila 38 less than critical, apa yang berlaku adalah dia akan dibiaskan, dia akan refract, dia akan keluar. So cikgu cari berapa sudut dia keluar, dapat 69.4. Okay. Tapi diamond sebaliknya. Because for a diamond, 38 is already bigger than critical. Because critical dia kecil, 24.4. So what happened to the diamond? Because the incident bigger than the critical, for a diamond, the light will be reflected. Total internal reflection. Okay, so boleh salin yang ni. So in a conclusion, mana senang berlaku total internal reflection? Yang senang berlaku is when you have bigger refractive index and smaller critical angle. Okay, bigger refractive index and smaller critical angle. So that's why diamond kita nampak dia berkilau, it's not dia ni, dia reflected the light, dia pantul cahaya. Okay, so diamond, apa yang berlaku kat diamond is total internal reflection. So Raihana must change her song. So dia tak boleh shine bright like a diamond, but it should be total internal reflection like a diamond. Okay, so that should be the song. Alright, so it's not shine bright like a diamond. Okay, so kalau Raihana dia tukar lagu dia, bermakna dia dah masuk kelas fizik. So dia tahu dah dia punya lagu tu salah. Okay, so it is a total internal reflection. Maksudnya kalau kita diamond tu, kan diamond selalu melukis canong diamond selalu melukis macam ni diamond. Okay, so bila cahaya masuk, contoh cikgu buat ni normal line. Okay, so ni normal line. So cahaya pun masuk. Okay, cahaya masuk sini. Okay, waktu ni dia masuk dari less than. Okay, sorry. Masuk sini. Daripada luar, dia masuk ke diamond. So diamond ni less than to than. So dia akan bend towards normal. Okay. So ini yang kita cerita tadi, refraction. Yang cikgu tengah lukis ni, tengah cerita refraction. So total internal dia kat mana? Total internal dia bila dia masuk sampai sini. Okay, langgar sini. Okay, sekarang baru total internal. Dia langgar sini. Ini normal line dia. Okay, normal line dia. Which is sudut ni selalunya lagi besar lah daripada nilai tadi. 24.4 dia punya critical. So sudut ni besar. So apa berlaku? Dia reflect. Langgar pula sini. Langgar pula sini sudut. Besar lagi, reflect. Okay, yang ni lagilah besar. Lagi besar ni. Reflect lagi. Macam itulah cerita dia. Langgar
Langgar sana, langgar. Korang nampak, wow, berkilau. Ha tu. Okay. It's basically total internal reflection like a diamond. Alright. Okay, so itu untuk yang ni, konsep dia. So basically if you, cikgu stop di sini, share yang ni. Cikgu share balik yang tadi. Okay. Okay. So another one, last one yang, sekejap apa penting dia yang cikgu terlupa. Last one, kita mesti pergi ke, ini penting last one. Periscope cikgu dah tegur. Ini diamond pun dah tegur. Okay, diamond ni pun korang boleh kira. Tadi pun kita dah kira 2.42 is basically it's the same. Kan cikgu cakap dia tak boleh tukar. 2.42 critical 24.4. 1.5 critical 41. The value is the same, cannot be changed. And then kita nak pergi mana tadi last one yang selalu orang buat silap. Binocular. Mana binocular? Jumpa pun. Okay, binocular. Okay. So binocular, mak. Kenapa chat hilang? Hai, okay. Value n memang given dalam exam. Yes, value of n will be given in the exam. And then, gentian optik. Gentian optik. Yap, gentian optik. Okay, binocular first and gentian optik. Okay, binocular kat sini. So, tengok prisma dia macam mana. So, tak salah cikgu ni pernah keluar SPM tahun lepas ke trial tahun lepas ke? Ada student tanya. So, total internal dia dekat sini. Okay, ni yang kena tengok Dia punya kedudukan, kena hafal ni kena hafal, kedudukan ni. Okay, kedudukan ni kena hafal. Okay, so konsep dia bila cahaya masuk ni tadi, daripada lens, dia masuk. Okay, first dia langgar sini dulu. Okay, so dia dah sampai situ, apa berlaku? Ini ada normal line. And basically the incident is bigger than the critical angle. So dia akan pergi sini. Okay, sama juga. Incident dia bigger than critical angle, dia pergi bawah. Incident dia bigger than critical angle, dia pergi sini. Incident dia bigger than critical angle, dia pergi atas. Okay. So arrow dia mesti dari luar naik ke atas lah. And yang penting kat sini selalu tanya, ada berapa kali, how many times total internal reflection occur. So kalau kita tengok kat sini, dia ada berapa kali? Sebenarnya ada sekali, ada 2 kali, ada 3 kali, ada 4 kali total internal reflection. So ada 4 kali pantulan dalam penuh. Okay, 4 kali. Okay. Sorry ambil masa korang, tak apa ke? Cikgu extra sikit untuk Boleh. optic fiber Okay. Right. So last one is optical fiber. Optical fiber kita ambil yang sini. Okay. Sama je. Okay, macam ni. Kita ambil sini. Okay. So untuk optical fiber, so syarat dia sama. Maknanya kalau cikgu tanda, this is the normal line. So ini dia punya incident. Incident ni mesti bigger than the critical. Yes, bigger than critical. So sudut ni sama sebab apa yang berlaku dalam optical fiber is total internal reflection. Pantulan dalam penuh. Okay, itu perkara yang korang tahu. Tapi yang selalunya untuk optical fiber yang kadang-kadang kita terlepas pandang is about these two. Outer cladding and inner core. Okay. Syarat dia, kalau kita tengok tadi, syarat untuk total internal reflection ada 2. The first condition is, it only happen when the incident is bigger than the critical. That is syarat number 1. Okay, number 1. Syarat number 2 yang ramai lupa. It's only happen when light travel in denser medium to less denser. Dia mesti cahaya bergerak dari kawasan tumpat ke kawasan yang kurang tumpat. Okay.
So tumpat ke kurang tumpat tu maksudnya dia mesti bergerak dari kawasan yang nilai refractive index dia lebih tinggi kepada kawasan yang refractive index is lower. Okay. So nombor 2 yang ramai tak ingat. Okay, nombor 2 ni ramai tak ingat. So konsep ni pakai dekat optic fiber. Okay, meaning the light must travel from the inner core mesti ada refractive index yang tinggi. Okay, and outer cladding, okay, outer cladding ni nilai N dia mesti lebih rendah. Yang ni nilai refractive index dia mesti lagi tinggi. Okay, supaya kalau tinggi nilai N meaning dia denser, less refractive index dia less denser. Okay. Okay, dapat dia punya nota kat situ? Okay, so yang lain ni samalah, ni total internal, ni pun total internal. Okay. So flexibility optical fiber, so flexibility mestilah flexible. Okay, macam siapa yang ada internet pakai Unify, Wi-Fi ada wire tu. Okay. Unify, okay, Unify dia punya wire, okay, optic fiber tu dia sambung, yang wire hitam tu optic fiber. So dia senang bend. Okay, dalam tu sebenarnya, dalam wire tu, dalam tu ada kaca. Okay, dalam tu ada kaca. Okay, so dalam kaca tu adalah denser medium. So luar tu less denser. So all the information is travel inside that tiny little glass kat dalam. So kalau korang rasa nak rumah korang internet tiba-tiba tak ada, ambil wayar tu kau kepak dia. Okay, bila kau kepak tu pecah kaca kat dalam tu, tak adalah nanti internet. Bolehlah panggil orang TM datang, dia akan charge. Okay, so flexible, reason dia easy to bend. Okay, mudah dilenturkan, mudah dilentur sebab kita nak lenturkan dia. Okay, nak lalu dinding dan sebagainya, mudah dilentur. Number of optical fiber, okay, higher ataupun bigger number, banyak. Kenapa nak banyak? Okay, maknanya dalam satu fiber macam tu. Okay, cikgu lukis wayar dia lebih kurang macam ni lah. Macam tu. Dalam dia ni ada banyak optical fiber. Okay, kenapa dia nak tak banyak? Because more wave or more, dalam kes ni more light can be reflected. Lebih banyak cahaya boleh dipantulkan. Pantul apa? Pantulan dalam penuh. Okay. So yang bawah ni, nombor 3 ni purity. Kita kena ambil yang pure. Tulen. Higher purity. Higher. Okay, ketulinan dia kita ambil ketulinan yang tinggi. Kenapa ketulinan tinggi? Sebab bila ketulinan dia tinggi, dia ada higher refractive index. Okay, dia ada indeks biasan yang tinggi. Okay, itulah yang kita kena ambil untuk optic fiber. So more information on optic fiber, korang boleh buka kat buku tu lah, cari kat buku. So konsep fizik dia untuk optic fiber adalah apa yang cikgu cover tadi, which is dia mesti daripada denser to less denser. So daripada high purity to lower purity lah. Tu dia punya ni. Okay, so cikgu bagi masa untuk salin ni dulu, and then kita boleh tutup kelas kita malam ini. Zoom in progress. Apa mesej cikgu? Oh. Start watch party. Wow. Okay. Alright. Oh, istana pun ada kes COVID. Okay. Cikgu kalau dalam periksa, kalau soalan minta untuk lukis garis pembiasan cahaya, sudut dia kena dilukis tepat ke? Okay. So dia ada beza macam ni. Kalau dia suruh lakar, okay, lakar tu tak tepat.
Laka tu maksudnya korang boleh lukis suka hati. Okay, kalau English dia akan kata sketch. Okay, kalau perkataan dia sketch, itu suka hati. Kalau dia kata draw, draw ni lukis. Okay, lukis. Dia tak kata laka, dia kata lukis. Ini mesti tepat. Ini mesti tepat. So that's how you know mana nak kena betul-betul semangat ataupun main garis je. Main buat je. Okay. Right. Good question Adam, good question. So semua orang boleh tahu the different. Okay, so itu sahaja untuk malam ni. Ada soalan? Sekejap cikgu stop share. Okay, any further question? Ada soalan lain yang korang nak tanya? Okay, Tak ada. Tak ada Alright. So kita ada. Okay, jom kita ambil gambar. Elia. Cikgu tunggu. Okay. Sekejap. Okay, siapa yang belum tu? Oh, Arisa. Okay, thank you. Okay, get well soon. Thank you. Cuba kita tekan sikit. Terima kasih cikgu. Sama. Okay, 1, 2. Alright. Okay. So thank you to all of you yang join today. So cikgu harap korang dapatlah ada, even though kita tak cover semua soalan pun, you dapat the idea. You tahu you belajar apa, you Yeah. tahu rearrange apa yang you should know. Okay. So thank you. So cuba kita kak Yes. try nak buat stretching malam ni. Ya, alright. So Cikgu, see you again. esok Esok. cikgu. Ya. Esok gelombang Ya, esok Esok gelombang. gelombang kan? Wave. Yes, betul gelombang. Okay. Okay. So, jumpa esok untuk gelombang. Okay. Okay. So esok start topik form 5 sehingga hari Selasa topik form 5. Siapa yang join lah, for those yang join. Okay. So see you again next class. Bye bye. Good night. Bye, Selamat berehat. Okay. Baik cikgu.